Hadirin yang dirahmati, muzakarah diteruskan dengan sesi kedua, isu-isu semasa takaful dan re-takaful. Moderator untuk sesi ini, Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong MSIG Takaful, yang berbahagia Encik Muhammad Asri Omar, dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pengacara majlis. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Center of Research and Training, terutamanya kepada yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar selaku pengerusi ahli jawatan kuasa penganjur, Hisham Sobri and Kadir, sponsor-sponsor, panelis-panelis, mufti-mufti, penasihat-penasihat syariah, ahli-ahli panel yang cendekiawan, dan juga para hadirin yang bersama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di sesi muzakarah penasihat syariah dalam kewangan Islam. Satu sesi yang ditunggu-tunggu oleh semua. Saya yakin majlis ini akan memberikan manfaat kepada kita semua untuk lebih aktif dan efektif di dalam menyumbang kepada perkembangan kewangan Islam secara umumnya. Bersama saya hari ini ada beberapa ahli panel yang tidak asing lagi di dalam industri kewangan negara dan juga serantau. Kita ada Ustaz Burhanuddin Luqman, penyelidik kanan ISRA dan juga ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Kita juga ada Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan juga selaku ahli jawatan kuasa syariah di CIMB Islamic. Seterusnya kita juga ada Dr. Muhammad Hadi Abdul Hamid, Ketua Jabatan Syariah dari Etika Family dan General, dan juga Dr. Oni Sahrani, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli panel yang hebat telah bersedia nampaknya. Sebelum kita mulakan diskusi kita untuk hari ini, suka saya share sedikit fakta-fakta berkaitan dengan industri takaful semasa. Sebagaimana yang ramai di antara tuan-tuan tahu bahawa industri takaful telah wujud melebihi 30 tahun, dan di seluruh dunia aset industri takaful telah mencecah sekitar 50 bilion USD. Dan di seluruh dunia juga kita ada pengendali takaful melebihi 300 entiti yang berusaha untuk mengembangkan industri ini ke peringkat yang lebih besar. Di Malaysia sendiri, kita telah ada 15 pengendali takaful, 4 pengendali re-takaful, dikawal selia dengan hebat dan baik oleh Bank Negara Malaysia, dipandu oleh ahli-ahli jawatan kuasa syariah di entiti masing-masing, dan dengan perhubungan yang rapat dan juga panduan yang hebat daripada Syariah Advisory Council di Bank Negara Malaysia. Dan operasi takaful di Malaysia diteruskan dengan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan tabarruk, wakalah dan juga mudharabah. Di Indonesia pula, bermula pada 1994 sehingga hari ini,
ada 60 secara keseluruhannya entiti yang terlibat dalam mengembangkan industri takaful, di mana sebahagian daripadanya adalah beroperasi secara full-fledged dan sebahagian besar darinya masih lagi window. Dikawal selia oleh Otoritas Jasa Kewangan dan juga dikawal selia oleh Badan Pengawas Syariah di entiti masing-masing, dan prinsip-prinsip syariah yang terpakai juga secara umumnya tabaruk, wakalah dan juga mudharabah. Jadi, mari kita lihat apa yang telah dicapai dari segi mengembangkan industri takaful di dua negara serantau ini. Di Malaysia sendiri, kadar penetration ataupun penetrasinya masih berada di tahap 16% dengan segala usaha yang ada untuk kita meningkatkan, kerana secara teorinya Malaysia ada lebih 60% Muslim daripada 33 juta penduduknya. Di Indonesia pula penetrasinya masih di bawah 1% dari lebih 260 juta penduduk yang ada. Jadi, untuk memulakan discussion kita hari ini, saya ingin mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Ustaz Burhanuddin Luqman, untuk berkongsi dengan kita apa yang saudara Burhanuddin Luqman perhatikan, apakah pencapaian industri setakat ini dari segi penerimaan konsep-konsep syariah di dalam insurans ataupun takaful ataupun asuransi syariah di Indonesia secara termanya. Dipersilakan Ustaz Burhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator yang dihormati, para panelis, para penganjur dan juga semua hadirin pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kerana sekali lagi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman dan pengetahuan bersama tuan-tuan puan sekalian pada majlis yang mulia tahunan ini. Masa yang tidak begitu mengizinkan saya bercakap banyak. Saya harap tuan-tuan telah dapat menyaksikan di skrin tuan-tuan apa yang saya kongsikan. Dalam beberapa minit ini, seperti mana disebut oleh moderator tadi, apakah pencapaian takaful? Saya nak fokus capaian takaful di Malaysia ini. Kalau disebut penetrasi 16% daripada populasi Malaysia yang 33 juta ini. Jadi yang banyaknya siapa maksudnya? Yang selebihnya siapa yang berjaya penetrasi? Itu jauh beza di antara takaful dan juga insurans konvensional. Yang saya kongsikan di paparan skrin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat ini yang available yang saya dapatkan daripada report Bank Negara yang latest sehingga 2018. Kalau kita tengok yang dalam kotak merah di atas itu, total takaful fund assets percentage from the total insurance and takaful industry. So yang takaful fund punya aset hanyalah 10% lebih, tak sampai pun even 11% daripada total takaful dan insurans. Maksudnya insurans konvensional menghampiri 90% daripada total takaful fund dan juga insurance fund ni. Maka kita hanya 1/10 sejak 30 tahun. Itu boleh menggambarkan sejauh mana jauh lagi lah untuk kita capai, dan ini juga boleh ditafsirkan sebagai capability untuk industri takaful untuk absorb risk yang lebih besar, khususnya dalam general takaful. Kemudian kalau kita tengok net contribution income,
Dia lebih tinggi sikit, iaitu 16%, menghampiri 17%. Maksudnya yang premium insurans tu lebih kurang 85-84%. Jadi boleh kita simpulkan bahawa takaful di Malaysia ini alhamdulillah dia growing, ada steady growth. Kalau kita tengok daripada 2014, 2015, 16, 17, 18 ada dia steady growth kan. Sentiasa menaik daripada 13% hingga sekarang ni 16%. Kalau 2014 fund punya size tu daripada 9% dah naik kepada 10%. Tapi maknanya ruang untuk growth itu sangat besar lagi berbanding dengan conventional insurance. Jadi apa harapan kita dan bagaimana kita perlu bagaimana sejauh mana kesedaran ini juga boleh kita tafsirkan sejauh mana kesedaran masyarakat yang populasinya lebih 60% adalah Muslim. Jauh beza tadi kan, 10% tapi Muslim adalah 60%. Jadi saya rasa untuk mengembangkan lagi kesedaran ini, dia ke atas dan juga ke bawah dan ke tepi melebar. Dia tak boleh ke bawah ke dalam masyarakat saja. Dia perlu usaha yang komprehensif dari pelbagai angle. Dia perlukan bukan sekadar usaha yang biasa-biasa tapi usaha yang luar dari kebiasaan. Yang luar biasa untuk mempromosi industri yang patuh syariah. Kenapa kita perlu industri yang patuh syariah? Kenapa apa masalah kepada insurans? Kita perlu fahamkan kepada kerajaan, kepada ahli politik, kepada regulator, kepada institutional shareholders. Bukan sekadar yang shareholders yang kecil-kecilan ini. Dan kalau sekadar nak penetrasi ke dalam masyarakat, itu saya rasa memang ambil masa yang agak lama lah. Kalau dah 30 tahun baru 16% penetrasinya. Barangkali kita kena conversion daripada conventional insurance tu terus jadi convert kepada Muslim. Jadi barulah ada quantum leap kan. So saya rasa yang lebih besar adalah advokasi ke atas itu. Perlu intervensi dan juga advokasi kepada pihak berkuasa dan pihak pembuat dasar, khususnya kepada institutional shareholders yang besar-besar ni. Apabila mereka pemilik fund yang besar, KWSP, PMB contohnya, mereka memiliki syarikat-syarikat, sebahagian share daripada syarikat-syarikat insurans dan konvensional ini. Rather than dia bagi dua-dua macam tu, dia kena ada Islamic first, kena ada syariah first. Barulah kita dapat lihat dia yang something yang luar biasa, quantum leap. Okay, saya rasa masa yang diberikan pun agak dah melampauinya. Terima kasih untuk round pertama ini. Alhamdulillah, padu. Dan kita lebih jelas sekarang ada kekangan dari segi awareness nampaknya, dan juga mentality syariah first mungkin tidak cukup. Saya ingin berpindah kepada Dr. Sufian. Jadi doktor, kita telah dengar perkongsian Ustaz Burhan tadi, ada isu dari segi kefahaman konsep yang mungkin akan menjurus kepada apresiasi yang kurang untuk appreciate the value of the product. Jadi apa sebenarnya yang menjurus kepada situasi ini, kurangnya mentality syariah first, sedangkan kita ada 60% lebih penduduk Muslim, dan di Indonesia lebih hebat lagi percentage dia daripada 260 juta keseluruhan penduduk dia. Jadi doktor mungkin ingin kongsikan apa pengamatan yang didapati setakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Encik Muhammad Asri, yang dimuliakan para panelis yang dihormati tuan guru sekalian, yang dikasihi semua yang hadir secara dalam talian. Alhamdulillah kali ini kita dapat bersama dalam cliff secara dalam talian. Tahun lepas kita tidak ada cliff, saya rasa dah tahun sebelumnya kita ada cliff. Kalau tahun sebelumnya saya bincang berkenaan dengan wakaf perkhidmatan, tapi tahun ni masuk dalam bidang takaful lah.
Saya sendiri pun pengalaman dalam bidang takaful baru menyertai syarikat takaful Malaysia sejak sebagai syariah komiti syariah takaful Malaysia sejak 2015, baru berbanding dengan panelis lain yang lebih berpengalaman. Tapi saya share beberapa pengamatan saya serta kajian-kajian akademik lah berkenaan dengan awareness, berkenaan dengan kefahaman publik tentang terutama tentang akad-akad takaful kan. Bagaimana takaful itu berfungsi dan adakah takaful ini sama saja dengan insurans. Dia memberi sumbangan yang signifikan kepada awareness terhadap sambutan masyarakat terhadap takaful. Banyak kajian-kajian yang telah dibuat terutama di peringkat universiti sama ada oleh pelajar master, PhD ataupun geran-geran pensyarah sendiri. Saya ingin kongsikan sedikitlah berkenaan dengan akad takaful ataupun konsep takaful itu sendiri. Dari sudut ada satu kajian di Universiti Malaya mendapati bahawa faktor utama kefahaman masyarakat dalam industri takaful ataupun tentang kefahaman masyarakat tentang takaful masih lagi sehingga sekarang ini, tapi kajian ini 2018 banyak bergantung kepada ejen, masih banyak bergantung kepada ejen. So maksudnya penetrasi kefahaman takaful di dalam masyarakat banyak diterjemahkan oleh ejen lah, berbanding dengan individu ataupun ustaz-ustaz ataupun selebriti kan, macam ustaz macam Dr. Hadi, dia selebriti juga online. Jadi masyarakat lebih terdedah akad takaful, konsep takaful melalui konten-konten ataupun yang dibawa oleh ejen-ejen. Seperti mana kita tahu ejen marketing sekarang ni dia banyak guna social media. So kajian di antara 2015 dan 2018 mendapati pengaruh social media memang sangat tinggi dalam peningkatan awareness, tetapi yang banyak share adalah ejen lah melalui penekanan terhadap konten, kan, konten-konten di dalam social media. So di sini walau bagaimanapun semua kajian menunjukkan bahawa kefahaman masyarakat hasilnya masih lagi rendah terhadap takaful itu sendiri. Boleh masih lagi rendah. Kalau tinggi pun dia sekitar 50 hingga 60% sahaja. Tapi kebanyakan kajian yang dibuat di peringkat universiti pelajar PhD, dia kaji dari aspek yang dengan skop kajian yang limited. Contohnya untuk penjawat awam kan. Jadi hasil kajian membuktikan bahawa kefahaman masih lagi rendah di antara 40 hingga 5 tak sampai 60 lah. Contohnya satu kajian tentang kefahaman takaful tentang terutama general berasaskan kepada dokumen-dokumen PDS dan seumpamanya terhadap guru-guru agama dilakukan oleh seorang pensyarah di UMS, masih lagi secara pilot study-nya menunjukkan bahawa masih ramai guru-guru agama menganggap dia ada berunsur gharar, masih lagi ada unsur gharar takaful ini. Ya kan? Walaupun kita kata sudah jelas, ini bukan soal akad, bukan soal akad sah tak sah, ini soal persepsi, lebih kepada persepsi lah. Bukan kita kata akad tak sah, bukan mereka berpandangan ada unsur gharar, tak, persepsi mereka takaful masih lagi ada unsur gharar. Itu kajian terhadap persepsi sahaja. Saya kena disclaim lah, takut-takut orang kata takaful ada unsur gharar. Tak, takaful tak ada unsur gharar, tapi persepsi di kalangan guru-guru agama terhadap dibuat kajian masih lagi ada unsur gharar. Mereka menganggap ada unsur gharar dalam takaful. Walaupun walaupun mungkin ada 30% sahaja yang menganggap, tapi saya rasa dia agak signifikan lah. Kemudian kajian juga dibuat terhadap pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi dan lebih kurang sama hasilnya, iaitu kefahaman tentang akad itu masih lagi rendah. Begitu juga kajian-kajian dibuat terhadap penjawat awam di Putrajaya. Ada satu kajian di Putrajaya pun kefahaman terhadap konsep takaful masih lagi rendah. Itu kita tak kira lagi kefahaman tentang konsep pengurusan risiko dan seumpamanya. Ini mereka kajian terhadap takaful itu sendiri, peranan dan manfaat itu sendiri. Walau bagaimanapun kelihatannya mereka menerima takaful itu sebagai satu alternatif lah, dan mereka rely kepada kepercayaan mereka kepada sistem Malaysia lah, sistem Malaysia
walaupun mungkin ada ketidakyakinan itu, tapi mereka yakin dengan sistem Malaysia yang kata harus itu, so mereka join lah berdasarkan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat para asatizah kita. So fahaman-fahaman selain daripada itu, apa yang mempengaruhi kefahaman dan understanding masyarakat juga ialah terdapatnya isu-isu yang dibangkitkan oleh setengah-setengah kita panggil influencer ataupun dia panggil ulama Facebook lah, senang kata kan. Mereka ini menyebarkan fahaman salah tentang takaful, dan walaupun kita kata mereka taklah ramai, tapi dia macam golongan yang aktif vaksin lah. Mereka tak ramai tetapi di dalam media sosial mereka aktif. So ini menjadi cabaran saya rasa kepada para asatizah kita dalam proses penyampaian idea tentang takaful itu. Maksudnya kita bukan sekadar kena menyampai, tapi kita kena menjawab kan persoalan-persoalan yang dilontarkan. Ada yang mengatakan takaful itu satu bentuk perjudian pun ada kan, dengan membawa kepada pendapat-pendapat yang tidak relevan pun kalau nak kira dengan industri di Malaysia. Dia tidak membawa model pun kan yang kita buat selama ini, tetapi dia membawa fatwa-fatwa Timur Tengah yang fatwa-fatwa itu terpilih dan mereka lontarkan idea, menyebabkan banyak juga netizen-netizen yang kita rasa sudahlah awareness masih lagi rendah, ditambah lagi dengan tersebarnya fahaman-fahaman ini di media sosial. Selain daripada itu, satu kajian menarik juga berkenaan dengan faktor utama yang menyebabkan terbantuknya usaha penyebaran meningkatkan awareness dalam masyarakat, iaitu tentang isu-isu yang terutama di media sosial, isu-isu yang viral lah, seperti contohnya claim reject kan. So bila claim reject ini biasanya dia cepat viral kan. So dia mempengaruhi kefahaman awam terhadap takaful, menyebabkan mereka cuma menganggap takaful ni sama saja seperti insurans, sekadar untuk buat profit, tanpa melihat dari aspek kepentingan takaful, tanpa melihat dari aspek akad yang telah digunakan, akad yang telah diiktiraf patuh syariah oleh para ulama dan para pakar kita lah kan. So ini antara perkara-perkara yang saya rasa kurang peningkatan dalam masyarakat. Saya rasa setakat itu untuk kali ini, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Banyak poin yang dapat kita fahami. Ada usaha sedang berjalan, tapi awareness terbantut kerana salah faham masih ada, dan ada usaha-usaha untuk seolah-olah kelihatan seperti mengelirukan daripada menerangkan. Jadi untuk apa yang diterangkan oleh Dr. Sufian tadi, saya nak beralih kepada Dr. Muhammad Hadi. Jadi apa yang pengendali takaful telah buat dan apa yang ditekankan untuk memperbaiki keadaan tersebut, dan apakah di antara contoh-contoh yang mungkin boleh diterangkan di sini dan kemungkinan boleh ditambah baik untuk masa-masa yang akan datang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih moderator, yang dihormati para panelis dan para hadirin. Terima kasih 565 penonton pada pukul 12 tengah hari. Memang satu angka yang menakjubkan lah. Kalau dengar lah, saya tak tahu kalau pasang tapi pergi tempat lain tak pastilah. Jadi menyahut betul, saya ingin kongsikan apa yang ditanyakan oleh moderator tadi. Setelah kita tengok ada cabaran-cabaran, kita tengok ada tahap awareness ataupun kefahaman yang masih lagi rendah, kita cuba tengoklah apa yang sepatutnya kita boleh buat untuk menarik lebih ramai minat ramai peserta. Kita tengok Malaysia ni lebih 60% orang Islam, tapi kadar penetration rate dia masih lagi 16-17%. Kita tengok keutamaan kita yang paling penting ialah untuk menyebarluaskan ataupun untuk memastikan penghayatan ruh takaful. Kalau orang faham ruh takaful tu, iaitu tolong menolong dan tabaruk, tak sepatutnya timbul soal kekeliruan tu lah, tak faham dan sebagainya. Itu merupakan satu benda yang kita, ini alangkah berterusan lah. Tetapi kita pun mengakui bahawasanya
apabila kita tengok dari segi tahap financial literacy ataupun literasi kewangan rakyat Malaysia ni, jangan kata takaful lah, yang lain-lain pun semalam pun ada disebutkan masih ada lebih kurang yang ada account bank pun baru 90% rakyat Malaysia, masih ramai yang tak ada account bank, dan yang ada financial account pun, financial account pun sebenarnya hanya 11% saja. Jadi ini merupakan satu cabaran. Kita perlu menyebarluaskan lagi, mulai usaha-usaha sebeginilah, cliff dan sebagainya. Dan yang saya nak tarik perhatian ialah takaful ni sekarang ni kita sebut mengenai VBI, value base, kita kan ada nilai dan sebagainya. Tapi kita lupa takaful tu sendiri sudah value dia sudah VBI lah. Jadi kita tak perlu nak fikir dah kita kena create, nak link dengan wakaf ke, nak link dengan apa-apa. Itu sebenarnya tidak perlu, kerana takaful itu sendiri kerana tolong menolong, menderma, bantu orang, sudah dapat pahala. Jadi adalah satu benda yang janggal kalau kita kata benda ni dapat pahala, tapi saya nak lagi, ada lagi tak yang lagi dapat pahala. Jadi itu sebenarnya orang kata reflect kekeliruan lah, kekeliruan yang mana dari segi penerangan tu masih lagi perlu disebarluaskan. Dan cabaran bagi syarikat takaful juga ialah walaupun kita boleh ada kontrak yang terbaik, apalah yang segala perkataan Arab yang mulut-mulut orang panggil, tapi akhirnya masyarakat Malaysia dia akan tengok pada servis kita lah. Perkhidmatan yang mudah, yang cekap dan berkualiti lah. Mudah ni zaman-zaman sekarang ni kan, zaman-zaman TikTok ni, dia kalau cakap panjang-panjang dia tak pandai, dia kata boleh tolong lukis tak. Jadi budak-budak zaman sekarang TikTok ni dia lukis lagi, jadi itu adalah satu cabaran lah. Semuanya pada apps, pada handphone, itu adalah satu benda yang, dan saya percaya syarikat takaful mengambil pelbagai langkah proaktif untuk penetrate especially orang muda ni. Sebab kita tengok ramai orang muda jutawan, ramai yang jadi jutawan umur belum 30 dah kaya, kereta menjalan, tapi adakah kesedaran takaful dia ataupun kesedaran dia mengenai kewangan Islam tu sama seperti kejayaan diraih? Itu satu persoalan yang kita perlu ungkaikan lah. Dan seperti biasalah takaful ni, elemen-elemen yang ada ni surplus, walaupun kita kata kita tak boleh tak rely kepada surplus kerana belum tentu lagi lah. Kalau kita tak accident mungkin dapat, tapi katalah tahun tu defisit dan sebagainya, mungkin tak dapat lah. Tapi ini juga satu value ataupun satu point yang kita boleh tarik para pengguna supaya menyertai kita, termasuk jugalah elemen-elemen yang kita boleh katakan elemen-elemen social finance tadi, ada ilmu wakaf dan amal jariah. Ini kita perlu tekankan, kita masih perlu berusaha. Dan terakhir sekali, mungkin satu benda yang remeh, orang kata mungkin kita terlepas pandang, tapi seperti yang disebut oleh dalam ucapan menteri tadi, kita sebenarnya dalam musim COVID ni kita mencari satu perkara, bahawasanya sama sedar ataupun tidak, syarikat institusi kewangan Islam sebenarnya dah banyak menyumbang dari segi pertama sekali tanggungjawab zakat tu lah. Kalau kewangan konvensional memang dia tak bayar zakat. Jadi ini tidak ditonjolkan. Mungkin kita kena panggil Abid Liu lah kot. Kalau kata Abid Liu ni mungkin baru nampak tolong orang kan. Kalau kita bayar zakat dan kita kolaborasi, contoh banjir di Pahang apa semua, itu tak diberi perhatian sepatutnya lah. Jadi saya kesimpulannya saya katakan takaful ni sudah mempunyai satu tema ataupun satu daya penarik yang sangat kukuh dari segi tabaruknya, dari segi tolong menolongnya. Apa yang kita boleh buat ialah mencari jalan-jalan yang kreatif dan inovatif lah untuk meningkatkan lagi literasi dari segi takaful itu secara khusus ni, dan juga kewangan itu sendiri secara amnya. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Banyak points yang di-share, ada juga yang ditunjukkan di skrin, tapi key points-nya adalah banyak sebenarnya value yang bagus yang seharusnya menjadi penyebab untuk kita berkembang lebih lagi daripada itu, tapi hakikatnya ada benda yang tak kena. Mungkin tak kena itu bermaksud tidak cukup usaha ataupun pengembelingan usaha itu mesti ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Saya rasa
di peringkat association dan juga pemain industri di Malaysia sedang ada perancangan untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Dan kita akan sama-sama berkongsi usaha di peringkat-peringkat yang lebih spesifik nanti. Jadi okey, itu situasinya di Malaysia. Sekarang kita nak terbang ke Jakarta. Dr. Oni Sahroni boleh berkongsi apa yang berlaku di Indonesia setakat 30 tahun, hampir 30 tahun asuransi syariah telah bermula. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Asri sebagai moderator dan para panelis, para asatidz, ini wabil khusus Ustaz Burhan, Ustaz Hadi, Ustaz Sufyan, dan para hadirin semuanya. Ada 4 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah berawal dari kesadaran masyarakat Indonesia, ya, pemerintah Indonesia, begitu pula para owner perusahaan bahwa asuransi syariah itu adalah alternatif dari asuransi konvensional atau at-ta'min at-taqlidi. Nah, atas dasar itu, maka pada tahun 94 berdiri Takaful Indonesia. Sehingga kalau kita hitung usia asuransi syariah atau Takaful Indonesia ini telah berusia 27 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data pertumbuhan menunjukkan bahwa total asuransi syariah atau takaful yang berdiri di Indonesia itu berjumlah 60 takaful, perusahaan takaful atau asuransi syariah yang terdiri dari 13 perusahaan full-fledged takaful dan 47 berbentuk unit usaha syariah, baik asuransi kesehatan ataupun general insurance atau asuransi jiwa syariah atau reinsurance. Yang ketiga, ada banyak respon ya penerimaan dari masyarakat Indonesia yang bisa disimpulkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat Indonesia terhadap industri takaful di Indonesia beserta produknya ini belum sesuai harapan. Masih banyak PR ya, pekerjaan rumah yang harus ditunaikan oleh seluruh stakeholder di Indonesia. Pada umumnya tingkat penetrasi yang masih belum ideal tersebut itu dikarenakan karena 2 hal ya. Karena pola pikir customer masyarakat Indonesia yang mengedepankan manfaat dan benefit sebagai prioritas pertama pilihan berasuransi. Rata-rata masyarakat itu memilih asuransi yang paling murah dan gak ribet. Di Malaysia apa ya, gak ribet? Gak ribet gitu, tidak perlu antri ya dan lainnya. Jadi murah dan gak ribet. Dan yang kedua, faktor syubhat mungkin bagi sebagian masyarakat ideologis ya. Nah, itu di antara 2 hal yang melatar belakangi penetrasi yang belum maksimal. Poin yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah di tengah dinamika tantangan fenomena terkini tentang asuransi atau takaful di Indonesia, ada beberapa perkembangan terkini di Indonesia. Yang pertama adalah pemberlakuan Kanun Aceh. Jadi di Aceh akhir 2021 ini tidak boleh ada asuransi, tidak boleh ada lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh. Jadi Januari 2022 semuanya harus syariah. Mereka harus tutup atau beralih ke Medan atau ke daerah-daerah lain. Nah, ini memberikan angin segar positif bagi perkembangan syariah khususnya industri takaful di Indonesia. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu itu telah dilakukan merger beberapa bank syariah besar di Indonesia, yaitu merger 3 bank besar di Indonesia. Yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia, yang kedua Bank Rakyat Syariah Indonesia, yang kedua Bank Negara Syariah Indonesia, yang ketiga Bank Syariah Mandiri.
di-merger menjadi namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia ini berefek secara langsung atau tidak langsung terhadap kehadiran portofolio asuransi syariah di Indonesia. Demikian Ustaz Asri. Terima kasih doktor. Nampaknya ada korelasi di antara sensitiviti masyarakat tentang aplikasi konsep syariah dengan belief masing-masing dan juga availability yang ada. Jadi demand and supply and also harapan daripada dua belah pihak tu ada yang tidak selari. Walau macam mana pun syukur alhamdulillah kedengarannya ada sesuatu yang baru akan berlaku di Aceh di mana daripada tahun depan tidak ada lagi yang konvensional. Jadi ada campur tangan kuasa di situ untuk memperkuatkan perkembangan. Jadi sesuatu yang menarik untuk kita tengok di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kita pergi kepada isu yang lebih khusus. Semua tahu di Malaysia dan juga di serata negara di dunia ini kita telah dilanda oleh COVID-19 pandemik dan melibatkan kekhawatiran tentang keselamatan, kesihatan dan relate kepada salah satu produk takaful secara khususnya yang berkaitan medikal. Jadi dengan konsep syariah wakalah yang kita semua tahu menjadi tunjang kepada kontrak syariah dalam takaful di Malaysia, ada sedikit kekeliruan di situ ataupun mungkin penjelasan yang lebih dari segi mengaplikasikan ruh wakalah itu di dalam menguruskan dana peserta di mana ada wujud persoalan di mana bolehkah pengendali takaful pakai wang tabung takaful untuk maslahah yang mungkin dikecualikan di dalam kontrak takaful tetapi sebagai wakil pengendali yang diamanahkan melihat kepada maslahat yang ada seolah-olah wujud justifikasi untuk berbuat sesuatu dengan menggunakan duit tabung. Jadi di situ adakah sebenarnya ada ruang untuk di-applykan darurah ataupun mungkin tidak boleh selagi kontraknya tidak membenarkan. Jadi mungkin pandangan-pandangan yang berharga untuk pendengar dan juga penasihat-penasihat syariah di luar sana. Ustaz Burhan, saya ingin mendapatkan pandangan dalam konteks tersebut. Silakan. Okey, alhamdulillah. Berkaitan isu boleh tak takaful operator, pengendali takaful nak guna tabung takaful untuk membayar rawatan sama ada para peserta dia ke, partisipan dia ke, ataupun bukan partisipan, nak bayar, nak guna lagi untuk membantu negara ni, BBI kan, kita cakap pasal BBI. Jadi takaful operator bersemangat untuk menyumbang kepada mengatasi masalah COVID. Jadi nak guna tabung takaful dia untuk bayar rawatan-rawatan ini. Sebenarnya benda ni dah dibincang di peringkat Bank Negara sendiri, dibawa ke SAC sebab kerajaan pun dah isytiharkan darurat. Ada ura-ura lah kerajaan nak gunakan kuasa dia ini untuk minta hospital swasta membantu merawat pesakit-pesakit COVID. Hospital swasta pula, takkan kami yang nak kena tanggung. Jadi sepatutnya yang datang kepada kami adalah yang ada coverage insurance ataupun coverage takaful. Jadi sepatutnya takaful lah yang support, yang cover kosnya. Kami boleh rawat tapi kosnya cover, dilindungi, covered oleh takaful operator. Jadi apabila sampai kepada takaful operator, takkan kami nak bayar kan? Takkan shareholder kami nak bayar. Boleh tak kami gunakan tabung tabarruk ataupun participant risk fund? Jadi ini yang pernah dibincangkan dalam sebulan dua lepas atas kapasiti darurah. Kita dah biasa dengan darurah tubihul mahdurat.
perkara darurat boleh menghalalkan benda-benda yang tak boleh sebelum itu, larangan-larangan bolehkan dalam keadaan darurat. Pertama sekali, kita tak nafikanlah wabak kali ini peringkat pandemik, peringkat dunia, international, serata dunia menanggung kesannya. Itu perkara yang luar biasa. Jadi sudah tentu cara mengatasinya perlukan tindakan-tindakan yang luar daripada kebiasaan, luar biasa juga. Jadi apakah ini justified untuk kita menggunakan PRF itu? PRF itu milik siapa? Jadi timbul dilema. Kalau syarikat insurans konvensional, mereka boleh decide sendiri, tak perlu pun nak tanya, nak minta consent daripada para peserta mereka, policy holders mereka. Premium yang dibayar kepada syarikat insurans adalah secara mutlak mereka boleh menggunakan mengikut guideline yang ditentukan oleh regulator lah, of course, tapi tak ada kena-mengena dengan policy holders. Persoalannya apakah kalau begitu model insurans lebih bagus, lebih fleksibel, senang diuruskan, senang untuk kita sesuaikan mengikut keadaan, mengikut keperluan. Kalau takaful ni susahlah pula nak kena tanya syariah komiti, nak kena minta consent participants, apakah begitu? So apakah kalau begitu model insurans konvensional lebih baik? Itu antara persoalan-persoalannya. Okey, saya cuba menjawab sedikit persoalan ini. SAC ada buat keputusannya, walaupun bagaimanapun setahu saya keputusan ini tidaklah diteruskan further kepada industri, melihat kepada COVID pun dalam keadaan terkawal lah. Kita alhamdulillah tidak sampai ke tahap itu untuk dipaksakan. Okey, jadi kita menjawab secara akademik, teoretikal lah. Yang pertama, jika takaful operator nak guna shareholders fund, tak kacau PRF, tak kacau PIF, Participants Fund, Participant Risk Fund, Participant Investment Fund, Participant Savings Fund. Okey, tak ada masalah, no problem, bayarlah. Kalau shareholder setuju, BOD, Board of Directors setuju, okay, ahlan wa sahlan. Itu sumbangan mereka kepada negara, kepada rakyat. Dialu-alukan. Walau bagaimanapun, jika mereka tak nak kacau tabung mereka, tapi nak guna tabung takaful, Participant Risk Fund, dia ada persoalan yang sangat besar. Persoalannya, jika sekiranya mereka nak gunakan tabung takaful itu, risk fund itu untuk merawat pesakit selain daripada peserta PRF, peserta-peserta dalam takaful tersebut, saya rasa ini agak jauh sangatlah. Kita nak gunakan tabung orang yang spesifik, nak guna untuk membantu masyarakat awam, saya rasa itu dah step yang sangat-sangat last lah, last resort sungguh lah tu. Kalau dah negara memang dalam huru-hara sungguh, tak ada dah duit lain, itu je tinggal duitnya, okey lah. Tapi saya rasa itu dah sangat jauh lagi lah keadaan senario itu. Tapi boleh tak kalau nak guna untuk rawat pesakit yang juga adalah peserta dalam PRF? Cuma peserta dalam PRF ni takaful operator hanya sebagai wakil, sebab model yang dilakukan oleh Malaysia ini, model takafulnya adalah wakalah model. Apa maksud wakalah model? Takaful operator adalah wakil dan mewakil mereka, yang mewakilkan, yang pemilik, prinsipalnya adalah para peserta takaful. Jadi di dalam perjanjian takaful tu dia ada perjanjian sesama participants dan juga perjanjian wakalah di antara participants dengan takaful operator, perjanjian wakalah untuk menguruskan tabung PRF. Jadi di dalam perjanjian itu sesama participants dan juga kepada wakil yang untuk menguruskan ini, tiada perlindungan untuk kes-kes dilanda wabak, pandemik, natural disaster, sebab ini dah termasuk dalam exclusion clause yang dikecualikan daripada coverage. Kenapa dikecualikan? Kalau tak kecuali memang teruklah.
Sebab pandemik, natural disaster, tiba-tiba ratusan orang mati, ratusan orang, ribuan orang kena rawat. Habislah fund tu. So risiko yang unlimited. So tak bolehlah risiko yang unlimited macam tu kan. Exposure yang sangat besar yang anytime boleh collapse ya fund itu. Jadi itu kena excluded lah daripada coverage. Itu juga untuk menjaga kepentingan kesihatan tabung supaya tak defisit. Tapi boleh ke persoalan seterusnya sebagai wakil, boleh ke TO untuk buat keputusan sendiri untuk guna PRF? Sekiranya yang pertama ada arahan waliul amr, pihak berkuasa perintahkan. Kalau pihak berkuasa perintah, kita nak kata apa kan? Cuma kita boleh nasihat, kita boleh tegur, ini pandangan kami, itu sepatutnya betul darurah, tapi darurah tu qadar bi qadariha. Itu last resort sungguh. Jadi sepatutnya kita tak buat arahan sebegitu. Mungkin tidak bijak kalau arahan sebegitu dikeluarkan. Sebab apa? Sebab kesan daripada bayaran daripada PRF itu memberi kesan secara langsung kepada kedua-dua pihak, pada shareholders ataupun takaful operator dan juga pada para peserta. Cuma kita lihat kesan kepada shareholders dan takaful operator ni lebih besar. Sebab apa? Sebab kalau dah guna tabung itu, maka dia akan berlaku defisit. Dan apabila defisit, yang directly affected adalah shareholders dulu. Kena guna shareholders fund untuk inject ke dalam PRF, dalam takaful fund. Kemudian dia affect kepada surplus. Apabila dah defisit, surplus di akhir tak ada lah. Sedangkan secara actuarial kira residu income kepada company adalah surplus itu juga di akhirnya. Dah lah kena inject corp, lepas tu tak ada surplus. Memang double trouble. Kesan kepada peserta pula, dia tak ada surplus. Mungkin dia tak begitu, kesan dia besar sangatlah. Sebab yang penting adalah dia masuk takaful tu, dia dah dapat coverage. Ada surplus tu pun biasanya taklah besar sangat. Dan itu sebagai macam bonus lah di akhirnya. Bila ada lagi pulangan dari sudut surplus itu. Jadi, apakah perlu consent daripada peserta? Ini pandangan peribadi saya lah, bukan pandangan SAC. Sebab dia ada kesan kepada surplus mereka. Cuma kalau kita nak ambil consent daripada keseluruhan pada peserta tu, saya rasa tidak praktikal lah. Dalam dah nama darurat terdesak nak tunggu dapat consent, dim consent tu dikira ataupun tak dikira pula dari sudut legal pun soalan lain lagi. Cuma kalau kita melihat kesan tu, kesan pada TO adalah lebih besar sebab dia kesan langsung kena inject corp. Itu yang lebih besar saya rasa. Kalaulah pihak TO bersetuju, pihak shareholder bersetuju, saya rasa itu antara benda yang boleh dilakukan lah. Tapi dengan syarat mendapat persetujuan shareholder, mendapat persetujuan POD. Sebab kesan langsung kepada mereka. Secara kesimpulannya, saya rasa kita kena divert. Instead of kita tengok hanya spesifik, kalau itu persoalan nak boleh tak nak guna PRF, kita fikir itu saja. Pada saya kita kena melihat dengan makro, dengan perspektif yang lebih luas lagi. Kita tengok aulawiyat. Isu ini isu rakyat bersama. Bukan masalah kenapa peserta dalam PRF itu yang perlu menanggung. Dia adalah masyarakat, masalah rakyat, masalah negara, masalah rakyat keseluruhannya. Dia kebetulan jadi peserta dalam takaful operatif. Jadi aulawiyatnya perlu ditampung oleh dana awam pada pandangan saya, perlu ditampung oleh duit negara rather than duit dalam PRF itu. Keseluruhan rakyat lah. Ini adalah ta'awun keseluruhan rakyat untuk membantu rakyat dalam kesusahan. Inilah konsep ta'awun sebenarnya yang dah memang inherently wujud dalam masyarakat itu sepatutnya. Tanpa ada perlu apa-apa akad takaful atau seumpama. Benda kita boleh invoke terus benda yang inherently ada dalam masyarakat. Dan jika takaful operator nak guna PRF juga, dia perlu dapat persetujuan shareholders POD kerana mereka yang paling terkesan. Dan terakhir sekali, model wakalah, persoalan yang kita bangkitkan tadi. Apakah model wakalah yang tak fleksibel? Pada saya, ya mungkin dari satu sudut, ya mungkin susah sikit untuk buat keputusan. Tapi dari sudut governance, dari sudut jaga kepentingan pihak-pihak dan reflection kepada konsep ta'awun yang sebenar, konsep wakalah ini adalah saya rasa lebih baik untuk menjaga kepentingan partisipan itu sendiri dan juga untuk reflect roh dan semangat ta'awun itu sendiri. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Banyak yang diklarifikasikan di situ. Secara prinsipnya kedengaran seperti ada ruang
tapi mesti ada penelitian yang mendalam mengambil kira aspek-aspek impact kepada stakeholders. Betul Ustaz? Ya, ya. Okey, terima kasih. Walau bagaimanapun nampak daripada nombor-nombor pada hari-hari kebelakang ni nombornya dah menurun. InsyaAllah kita semua berdoa agar situasi dari pandemik yang ada ini akan berlalu dengan kesudahan yang permanen. Walau bagaimanapun kita masih dalam PKPB dan setengah tempat PKPB. Dan seterusnya masa agak terhad, saya nak terus kepada Dr. Sufian. Salah satu isu yang biasa didengar dalam industri berkenaan dengan kapasiti. Kapasiti kerana bila kita bercakap pasal soal menanggung risiko mesti melibatkan tanggungan kewangan dan mesti ada kapasiti di peringkat pengendali takaful untuk memastikan risiko yang diambil itu kemungkinan untuk membayar sekiranya event berlaku mesti by calculation must be sound and proper. Jadi selain daripada isu tadi, saya rasa relate juga dengan wakalah. Walaupun Ustaz Burhan kata wakalah is the best, sounds like for now, tetapi ada tak kemungkinan spesifik kepada produk-produk tertentu ataupun segmen tertentu yang mungkin pembaharuan boleh dibuat untuk refine the model or replace even kalau sekiranya justified. Dr. Sufian, apa pandangan Dr.? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Sebenarnya saya juga ingin ambil kesempatan sempena dengan Cliff Muzakarah Cliff pada kali ini untuk saya nak bawa satu isu berkenaan dengan apa yang ditanya oleh moderator tadi berkenaan dengan isu kapasiti dan isu berkenaan dengan wakalah. Kita tidak nafikan konsep wakalah dan disertakan dengan tabarruk adalah saya rasa satu kaedah yang terbaik, the best way lah, yang refleks kepada konsep ta'awun, konsep donation. Macam Dr. Hadi sebut tadi, masuk takaful sebenarnya dapat pahala apabila kita sama-sama menderma kepada golongan-golongan yang memerlukan. Cuma pada kali ini saya ingin sikit berkongsi idea lah mungkin sesama ahli dengan masa yang terhad ini berkenaan bagaimana kalau kita offer satu model yang sedikit berbeza, iaitu model berkenaan dengan kafalah di dalam industri takaful. Sudah tentu mungkin dia akan ada pro dan kontranya lah berkenaan dengan model ini. Sebenarnya apabila kita tengok dalam industri takaful masih terdapat beberapa industri berisiko tinggi yang mana tiada ataupun tidak banyak produk takaful yang cover. Antaranya ialah seperti oil and gas, perniagaan jewellery, aviation contohnya, dan industri extended warranty pun dekat Malaysia masih lagi tidak ada syarikat takaful yang cover. Ada juga marine hull pun ada sikit, dan ini industri-industri sebegini macam moderator sebut tadi, industri-industri yang mana syarikat takaful mungkin kurang kapasiti dan kurang expertise untuk cover industri-industri sebeginilah. Berasaskan statistik yang ditunjukkan di dalam ini, statistik ini dibekalkan oleh, terima kasih kepada Encik Sabri lah, CEO General Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Kalau kita lihat kepada statistik ini, kita lihat takaful ada beberapa seperti oil and gas, offshore oil and gas 0%, marine hull 2%, aviation 2% lah. Dan yang sikit kargo pun sikit lah, kargo dan beberapa lagi lah. Yang seperti saya sebut tadi, ada beberapa produk-produk ataupun macam extended warranty pun tidak ada syarikat takaful yang ada right setakat ini.
Punca utamanya mungkin kerana banyak keadaan. Pertamanya kapasiti dan expertise. So adakah dia berkait dengan wakalah model? Adakah dia berkait? Mungkin berkait dan mungkin taklah. Ini sedikit dapatan awal hasil perbincangan dan sedikit kajian. Model wakalah seperti mana yang kita katakan, kita yang amalkan sebelum ini, dia combine dengan tabarruk, kan, yang sebahagiannya separuh pergi pada tabarruk. Dan model wakalah ini para operator akan menguruskan dana bagi pihak penyumbang lah dan pihak ahli, dan mereka itu menghibahkan atau penderma wang kepada tabung risiko, dan tabung itu akan mungkin boleh bertindak sebagai kafil kepada industri, kepada peserta-peserta yang lain. Tabung itu menjadi kafil lah. So secara tak langsungnya konsep kafalah itu dah ada sebenarnya dalam sekiranya kita andaikan tabung itu sebagai satu entiti yang berbeza. So tabung itu diuruskan, cuma apabila ciri-ciri wakalah ini, wakalah dia lebih kepada perlukan pendedahan sebab dia akan amanah. Pendedahan tentang kadar upah, pendedahan tentang kos, segmentation, kita kena segment profit berapa, maintenance cost berapa kan. Semua itu kita kena dedahkan. So seperti mana Ustaz Burhan sebut tadi, memang ada isu, ada jugalah beberapa kurang flexibility lah apabila wakalah ini dibuat, terutamanya apabila contohnya nak ubah sikit portion itu mesti dapat persetujuan syariah komiti dan seumpamanya. So dari sudut flexibility itu agak kurang. So bila agak kurang, kita combine pula dengan masalah syarikat takaful yang tidak ada kapasiti lagi dan expertise lagi untuk cover industri-industri yang masih lagi kurang di cover oleh takaful di Malaysia. Kalau kita guna akad wakalah ini, syarikat takaful seperti tak berapa nak pakai sebab dia susah untuk melakukan, kita panggil fronting policy lah kan. Kena fronting tu nak pergi kepada, susah sikit sebab semua dah tetap, semua dah disclose tetap. Boleh, tetapi kalau keanjalan pun agak kurang. So ini kelihatan macam sedikit kekurangan konsep wakalah lah. Tapi dengan konsep kafalah yang kita sedia maklum, konsep kafalah ini yang mana ujrah itu diberikan, kafalah berasaskan ujrah lah. Kafalah berasaskan ujrah. So ujrah ini diberikan kepada syarikat dan wang itu 100% dimiliki oleh company. Dari sudut fiknya saya tak nak bincang panjang sebab saya rasa mostly tahulah perbincangan ujrah dalam kafalah ini. Ada ulama, majoriti ulama Islam mengharamkan dengan beberapa alasan lah, terutama seperti mana yang kita sedia maklum, terutamanya akad kafalah ini, akad tabarruk, tak boleh charge upah. Akad kafalah kalau dia boleh dirujuk semula, boleh recourse, kita kalau kita charge dia akan jadi qard jar naf'an, dan isu gharar dalam ujrah ke atas kafalah ini, yang mana inilah menjadi isu utama yang kita kata industri insurans konvensional itu haram. Walaupun terdapat sarjana yang membenarkan yang kita persedia maklum kerana alasan-alasan tertentu lah. Pertamanya tidak ada kesalahan untuk ambil upah, kan, dan tabarruk, dan akad mungkin berubah kepada muawadhah. Tidak ada isu gharar bagi mereka yang menerima ni lah. Kerana apa? Kerana bagi mereka manfaat itu jelas, ujrah itu jelas, dan mahal akad itu jelas. So tidak ada isu gharar. So sebahagian ulama yang membenarkan juga mensyaratkan kafalah tidak yang hanya mengahadkan kafalah yang tidak boleh dirujuk semula, yang dibenarkan upah. Dan sebahagian lagi juga ulama yang membenarkan sekadar ambil kos sahaja pun ada, kan, kos sahaja. Maksudnya tidak boleh ambil profit di situ, tidak ada elemen profit di situ. Dan isu gharar juga sebenarnya tidak wujud di dalam kafalah. Kalau kita lihat bagaimana majoriti ulama moden berbeza pendapat dengan ulama muqtaqaddimin, iaitu yang mengharamkan bai' urbun. Majoriti ulama mutaakhirin mengharuskan al-urbun, walaupun isu utama dalam urbun adalah gharar juga, kan. So di situ kelihatannya isu gharar di situ boleh diatasi sekiranya uruf menerima sesuatu itu tidak ada gharar lah, seperti mana dalam konsep bai' al-urbun.
Melihat kepada polisi kafalah Bank Negara Malaysia, tidak ada masalah. Bank Negara mengambil keputusan tidak ada masalah untuk ambil ujrah ke atas kafalah, sama ada dalam bentuk fixed amount ataupun percentage bergantung kepada garanti. Dan kita sedia maklumlah dalam industri perbankan memang ujrah ke atas kafalah ini sudah banyak produk-produk yang dibuat, bank garanti, sukuk dan PIDM, dan banyak lagi produk-produk import export pun ada, dan kafalah dengan ujrah yang melibatkan profit lah. So tidak ada isu tentang dari sudut keharusannya sebab sudah dipraktik di dalam industri. Doktor, minta maaf saya mencelah kerana kita ada kekangan dari segi masa. Okay. Kalau boleh saya simpulkan daripada jawapan yang elaboratif tadi, apa isu yang kita hadapi sekarang ni berkenaan dengan kapasiti? Sebenarnya dari segi syariahnya ada penyelesaian, dan di antara poin-poin yang mungkin memberi bikin vague ataupun sama-sama sebelum ni, ada beberapa jawapan dalam slide tadi. Mungkin saya nampak ada permintaan boleh di-share. Tapi saya nak rumuskan bahawa sebenarnya masalah kapasiti ada penyelesaian dari segi konsep. Jadi mana-mana pegawai syariah daripada pengendali takaful yang ada hari ini, sangat menarik untuk kita ambil poin ini dan bring back dengan syariah committee masing-masing untuk kita explore. Kita agak terhad dari segi masa, saya nak pergi kepada Dr. Hadi. Daripada Ustaz Burhan share tadi, daripada sharing Dr. Sufian dan juga sharing di Indonesia, nampak kapasiti dari segi human resource selain daripada segi kapasiti kewangan wujud. Kita di Malaysia telah ada dua polisi yang besar, takaful operational framework dan juga syariah governance framework, untuk mendukung dan juga operationalize konsep-konsep yang boleh accelerate expansion of the capacity dari segi resource. Jadi pengalaman di dalam industri itu sendiri, Dr. Hadi, apa pencapaian dan juga penambahbaikan yang telah ada dan apa yang mungkin boleh dibuat lebih lagi untuk lebih menjayakan usaha meramaikan ekspertis di dalam industri takaful? Silakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Soalannya berkenaan dengan satu peranan Bank Negara lah, mengenai dua dokumen polisi yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara mutakhir ni, iaitu SGPD lah, kita biasa sebut Syariah Governance Policy Document, dan juga TOF lah, Rangka Kerja Operasi Takaful. Lah zaman sekarang ni orang suka melukis kan, jadi saya pun lukislah sikit. Kita boleh tengok pelaksanaan tadbir urus syariah ni yang dilaksanakan secara berperingkat lah, ataupun kita boleh panggil tadarruj lah. Dan kita boleh tengok dia punya kesan dia tu, alhamdulillah dah nak masuk tahun ke-40, penekanan terhadap tadbir urus syariah tu semakin lama semakin teguh, semakin meningkat. Dan saya percaya ini memang disengajakan, ini memang tujuan dia, kerana kalau kita tengok pada 20 tahun pertama tu memang 20 tahun pertama tu memang kita pun ingat memang tidak ada guideline apa-apa pun lah, kecuali Akta Takaful. Hanya pada tahun 2004 baru ada PNM GPS, kemudian ada SGF tahun 2011, kemudian lagi 10 tahun ada SGPD lah. Ini semua orang kata makin lama makin ketat. Mungkin orang boleh kata makin lama makin menyusahkan, tapi sebenarnya satu hikmah yang besar ialah sebenarnya ini telah membantu meningkatkan atau menambahkan lagi orang kata talent dalam bidang syariah, dalam bidang operasi takaful apa semua, dengan adanya polisi dokumen sebegini. Kalau kita ingat, kalau 20 tahun dulu syariah scholars ni kita boleh kata boleh dihitung dengan jari lah. Balik-balik orang yang sama dan berlingkar di sekitar institusi boleh sampai 3, 4, 5 pegang yang sama. Tapi alhamdulillah sekarang kerana desakan tu ada, demand tu ada, maka inilah yang kita ada sekarang. Muzakarah ni pun tiap tahun
muka-muka barulah. Saya ni pun entah macam mana dah boleh termasuk kat sini, tapi saya percaya ini juga adalah hasil usaha negara dan juga industri. Kita boleh tengok kalau kita kata fasa sekarang ni apa yang kita nak lihat, negara nak lihat, yang kita dapat lihat ialah pemerkasaan fungsi pematuhan syariah tu kita tengok semakin dikenakilah. Dulu kalau kita kata syariah department, syariah management tu, orang syariah tu macam syariah department tu sajalah. Tapi sekarang dah ada 4 yang memang ada review, ada audit, ada syariah risk, ada syariah sekretariat. Dan yang satu lagi yang ditekankan juga dalam SGPD ialah pembudayaan pematuhan syariah atau syariah compliant culture. Ini satu cabaran kalau full-fledged IFI mungkin tak ada masalah sangatlah sebab dia full-fledged, tapi kalau yang subsidiary ataupun yang window ni, ini satu cabaran besar lah. Penekanan terhadap syariah compliant culture dan juga penekanan dalam untuk pembelajaran berterusan, continuous learning on Islamic finance tu, kalau kita buka SGPD itu memang ditekankan kepada lembaga pengarah pengurusan kanan, dan syariah komiti pula dikenakan expectation dia ialah kena pembelajaran berterusan juga dari segi operasi, dari segi finance, dari segi actuary dan sebagainya. Itu impak segera yang kita boleh tengok yang telah pun berlaku dan agak menarik juga untuk kita perhatikan ialah kata tempoh 9 tahun ni lah yang telah dikenakan ni, dan juga kepada penasihat syariah dan juga plan penggantian succession planning, yang ini semua sebenarnya untuk sebenarnya untuk meramaikan lagi talent-talent di kalangan penasihat syariah dan juga orang syariah eksekutif yang diberi lebih kepentingan. Dan sekarang ni kalau sebelum ni memang tak ada lah, seems like forever lah CEO bertukar 3-4 kali, syariah komiti muka yang sama bersama berpuluh-puluh tahun. Itu kana lah itu yang sebelum ni lah, tapi sekarang ni dah tak berlaku. Dan mungkin hikmah dia apabila bertukar-tukar, seorang sana suap kat sini dan sebagainya, itu bertukar pengalaman dan kemahiran dan juga memberi peluang kepada talent-talent baru ni lah, penasihat baru untuk kata menimba pengalaman lah dan berkongsi menimbang terhadap industri ni lah. Itu pada SGPD lah. Yang terakhir, 30 saat terakhir ialah mengenai ulasan yang TOF ni pun kita dapat tengok nampaknya sehingga sekarang ni memang kita berpegang teguh lah dengan model wakalah dan mudarabah ni lah. Itu memang itu yang boleh kata recognize lah di Malaysia. Dan sebarang usaha untuk mendatangkan model-model baru yang kata inovasi dan sebagainya masih lagi kita tunggu, dan kerana ini kena mendapatkan kelulusan SSC Bank Negara lah. Dan kita dapat lihat TOF ni penekanan yang lebih yang tak ada dalam TOF sebelum ni ialah ini kata secara tidak langsung ialah satu proses pencerahan ataupun mencelitkan para peserta mengenai istilah-istilah yang penting ni lah, sebab sudah diwajibkan dalam dokumentasi undang-undang. Tinggal lagi ejen lah, ejen dan juga peranan kita, apatah lagi dalam kata dengan segala online ya, dalam talian ni nak menerangkan kepada mereka lah tabaruk ni apa, wakalah ni apa, mudarabah apa konteks-konteks yang terpakai dalam dalam takaful ni. Ini sudah diwajibkan, dokumentasi legal documentation ni diwajibkan lah. Dan satu yang kita tengok saya perasan ada soalan tadi daripada salah seorang pada peserta kita ya. Peserta tadi, ini masalah yang saya pun tidak mempunyai jawapan yang tuntas mengenainya, tapi isu reinsurance, insurans semula ni yang dibenarkan, ya betul, SSC membenarkan berdasarkan hajah, tetapi kita dapat tengok ada correlation yang seperti ada yang tak kena, kerana dalam keadaan takaful semakin berkembang, kita dapat tengok angka-angkanya even semasa COVID sekalipun takaful punya market ni berkembang, naik 4% kalau kita tengok general takaful am, sedangkan yang konvensional pun dah static, dah stagnant for so many years, dia tak berkembang, sebenarnya menurun lah. Dalam keadaan takaful punya market share semakin berkembang, tapi yang aneh takaful semula lah, takaful ni macam tutup satu persatu lah. Kalau siapa yang tahu dia akan aware lah mengenai dia macam tak masuk akal, bukan tak masuk akal lah, macam ada yang tak kena di situ. Dan benar-benarkah kita kena pergi ke reinsurance ni
disebabkan masalah kapasiti ataupun ada tangan-tangan macam Illuminati lah. Ini ada tangan-tangan yang memainkan peranan supaya seolah-olah kita macam terpaksa pergi ke situ. Sedangkan kalau kita duduk betul-betul ramai-ramai, kita bincangkan ni ada siapa yang boleh cover, adakah kita sesama takaful boleh cover antara satu sama lain, sebenarnya kita boleh buat benda tu. Ini adalah satu persoalan yang khususnya dalam takaful am lah, yang masih kita lihat ada yang tak kena di situ dan kita perlu perlu lebih penyelidikan berdasarkan angka-angka, adakah hajah yang dikatakan hajah tu benar-benar hajah ataupun bagaimanalah. Jadi saya kira setakat itu saya, wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Apa yang kita dapat ringkaskan memang Syariah Governance Framework dan juga Takaful Operational Framework telah bawa industri ke tahap yang lebih baik, tapi usaha berterusan harus dilakukan kerana dalam waktu yang sama masalah-masalah yang kita sebut tadi berkenaan dengan wakalah, emulation ataupun kombinasi dengan kepentingan lain, harus ada expertise untuk balancekan di antara kedua ataupun mungkin lebih aspek yang terlibat itu. Harus ada kepakarannya di dalam management itu sendiri. Jadi kita masa agak terhad, ada beberapa soalan yang saya nampak, dan kalau dikira hasrat ahli-ahli panel dan juga saya sendiri, saya rasa banyak lagi yang kita nak bincangkan. Walau macam mana pun, mengambil kira satu soalan dan juga skop yang saya rasa perlu, cabaran ke depan dengan apa yang ada hari ini harus diambil satu langkah untuk menambah baik keadaan. Di antaranya kemungkinan teknologi dan juga usaha untuk relatekan ekspertis syariah dan juga fokus management kepada tahap yang lebih baik supaya kualiti dan juga resultnya akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Jadi di Indonesia, apa di antara langkah-langkah yang dibuat untuk mengembalikan perkembangan teknologi dan juga ekspertis dengan keperluan market? Dalam masa 2 minit, Dr. Oni boleh sharekan. Iya. Terima kasih Ustaz. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah pilihan yang masih rendah. Jadi keberterimaan takaful di mata masyarakat yang masih belum signifikan, masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah rata-rata masyarakat memilih asuransi itu karena benefit, karena murah, terjangkau masyarakat, dan juga prosesnya nggak ribet. Jadi kalau kita melis apa penyebab latar belakang customer memilih takaful A bukan takaful B, itu bukan karena syariah atau bukan syariah, tetapi karena aspek benefit, murah dan nggak ribet. Nah, ini menjadi tantangan, cabaran tersendiri ya bagi seluruh stakeholder takaful di Indonesia. Nah, yang kedua, tantangannya juga dari sisi owner dan kebijakan ya otoritas di Indonesia agar memberikan insentif kemudahan bagi industri takaful atau asuransi syariah di Indonesia. Yang ketiga, dari sisi fitur dan produk. Yang pertama adalah terkait dengan tabarruk fund. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 21, juga standar IOP nomor 26, bahwa tabarruk fund itu memiliki syakhsiyah i'tibariyah. Nah, seharusnya tabarruk fund sebagai syakhsiyah i'tibariyah itu tidak hanya dalam legal formal akad, tetapi berefek pada keberadaannya sebagai wali amanat syakhsiyah i'tibariyah. Nah, ini memang ada tantangan antara legal formal akad dengan aplikasi dan prakteknya. Karena jangan sampai ini hanya ada dalam akad, tetapi dalam prakteknya yang terjadi hanya 2 pihak, antara customer dan perusahaan takaful atau asuransi. Padahal kalau kita merujuk kepada perjanjian, customer itu memberikan tabarruk atau hibah atau tanahud mereka sebagai pribadi kepada
kepada peserta asuransi sebagai kolegial, sebagai kelompok, membentuk tabarufan, kemudian peserta asuransi sebagai kolegial memberikan kuasa atau wakalah kepada perusahaan asuransi untuk melakukan investasi. Hasil investasi nanti akan memitigasi risiko surplus atau defisit underwriting. Nah, ini jadi antara legal formal dengan praktek memang yang harus disesuaikan. Yang kedua adalah tentang dana tabaru. Jadi berdasarkan skema tabaru, maka dana tabaru itu bukan milik perusahaan takaful, tetapi milik kelompok peserta asuransi. Nah, ini juga teknisnya harus disesuaikan agar sesuai dengan kaidah-kaidah dalam akad tadi. Demikian, Ustaz. Terima kasih, Doktor. Kita telah masuk ke penghujung sesi kita. Walau bagaimanapun, saya akan bagi peluang untuk setiap daripada ahli panel untuk membuat rumusan daripada apa yang kita bincang tadi sebagai poin-poin penting untuk para hadirin dan juga pengawas-pengawas syariah yang ada bersama kita hari ini agar dapat bawa balik dan bincang lebih lanjut, dan kemungkinan di sesi muzakarah akan datang kita akan sambung dengan konteks yang mungkin akan lebih advance dan juga dynamic. Jadi mungkin saya mulakan dengan Ustaz Burhan. Sebagai kesimpulan, soal human resource, masyarakat yang masih belum faham, teknologi yang mungkin bukan optimal dan juga kerangka yang ada. Bagaimana kita nak relatekan semua ni dalam konteks yang lebih advance supaya apa saja langkah yang dibuat lebih efektif. Apa di antara poin penting yang mungkin Ustaz nampak untuk dicadangkan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Penggulungan lah masa 2-3 minit saja ni. Dan juga merujuk kepada persoalan-persoalan di dalam chat box dan question and answer yang dipost oleh para peserta tu, saya respon sekali. Yang pertama sekali, mungkin disclaimer sikit ni, bukan saya maksudkan bahawa model wakalah adalah model yang terbaik dan mesti dikekalkan, tidak semestinya. Saya buat di presentation yang pertama tu, saya maksudkan bahawa dia masih relevan berbanding dengan insurance biasa tu. Okey, dia tidak semestinya model yang terbaik, tapi pada saya apa yang penting adalah ruh ta'awun mesti dikekalkan. So bagaimana kita modelkan ta'awun itu yang perlu inovasi, perlu kita apply takaful teknologi ini sangat-sangat penting. Zaman sekarang ni zaman app, zaman yang kita simplify, kita tidak Dr. Oni kata tidak ribut, tidak susah, tak complicated. Guna app saja kita dah boleh join takaful, tapi yang penting semangat ta'awun itu. Mungkin dalam semangat yang ta'awun ini saya dah present tahun lepas bahawa tak semestinya even takaful fund tu mungkin tak perlu wujud pun in advance. Dia boleh jadi postpaid punya takaful, tapi ruh ta'awun itu perlu dikekalkan. Mungkin ta'awun itu bukan sekadar sesama participants, tapi mungkin juga boleh invite takaful operator, shareholders untuk berta'awun bersama, dan kita tengok bagaimana terms and conditionsnya, apa liability pihak-pihak yang ada ni. Jadi inovasi sangat penting dan tiada limit untuk inovasi itu. Selagi mana berlega di dalam semangat dan ruh ta'awun, selagi mana dia tidak ada berlaku ghara, tidak ada seperti insurance yang sama ada you menang, I kalah, I menang, you kalah gitu. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh takaful operator untuk pelaksanaan syariah dalam perkasakan pelaksanaan syariah dalam industri ini? Beberapa cadangan yang saya boleh lontarkan. Antaranya latihan, training yang berterusan daripada peringkat yang paling atas dan peringkat yang paling bawah, termasuklah board of directors. Memang kena ada training memahamkan mereka dan tanggungjawab mereka. Management juga perlu training yang berterusan, staff-staffnya termasuk staff-staff syariah pun kena sentiasa di-upgrade, upskill dari sudut kefahaman syariah itu sendiri, bukan sekadar dari sudut teknikal. Ejen-ejen juga sangat perlu difahamkan ruh ta'awun itu sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, memang banyak kesalahfahaman di kalangan ejen itu terhadap konsep takaful. Dan yang saya sebut juga di awal tadi, advokasi terhadap pihak pembuat polisi.
khususnya kerajaan, ahli-ahli parlimen, institutional shareholders, KWSP, PMB yang besar-besar ini, mereka lah yang boleh menentukan ni. So kesedaran kepada mereka itu juga sangat penting. Di samping kempen kesedaran kepada masyarakat, dan last but not least, saya rasa muzakarah syariah tahunan penasihat syariah syarikat-syarikat takaful yang menggabungkan syariah committee members, SAC members, academician daripada dalam dan luar negara. Perlu dikembalikan, dianjurkan, sejadah dianjurkan MTA dengan kerjasama pelbagai pihak, kempen negara dan juga lain-lain research institusi. Kemudian yang menjawab juga tadi tu dari takaful, saya rasa perlu, saya dah sebut tadi, conversion syarikat-syarikat insurans ni supaya kapasiti tu menjadi lebih besar, dan sementara tu konsortium boleh dibuat dan memang dah sedang berlaku pun, tapi cuma kita mengharapkan dalam kapasiti yang lebih besar. Kemudian ada aspek-aspek perlindungan, coverage ni yang mungkin tak viable untuk dilakukan oleh commercial takaful company ni. Dia perlu dilakukan oleh public fund, public institutions, oleh kerajaan, seperti mana SOPSO, Perkeso itu perlu dilakukan secara bukan sekadar komersial takaful tapi public takaful, untuk khususnya untuk mikro takaful, untuk orang-orang yang terpinggir, yang masalah income dan seumpamanya. Sekian saja. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Banyak poin. Collective collaboration, usaha awareness dan juga wacana yang perlu ada untuk menyuburkan perkembangan, kefahaman dan juga kerjasama di antara semua pihak terlibat. Dr. Hadi, sebagai Ketua Pegawai Syariah di salah satu pengendali takaful, berkaitan dengan wacana tadi, apa yang mungkin perlu ditekankan daripada fokus-fokus yang kita dapat hari ini? Terima kasih Ketua Moderator. Saya tidak ingin mengulang lagi lah. Maknanya saya rasa Ustaz Burhan dia dah buat kesimpulan untuk kita semua lah. Itu dah kata dah jamik manik dah. Cuma kita nak kata, saya nak highlight satu point yang tadi ada hadirin yang tanya tadi. Di Malaysia ini kita masih mempunyai cabaran dari segi mendapatkan macam disebut tadilah, takaful ni sampai ke customer, sampai ke para pelanggan ni melalui perantaraannya ejen lah. Dan ejen ni di Malaysia terus terang kita pun nampak, untuk mendapatkan ejen yang berkualiti ni adalah satu cabaran. Sebab kita boleh dapat the best board of directors, we can have the best syariah committee members, we can have the best employees, but to train the best agent ni yang passionate, yang tahu apa dia buat, yang ada roh takaful, ini juga merupakan satu cabaran yang kita kena sama-sama lihat dan sama-sama bantu. Kerana di Malaysia ni walaupun ada orang kata ada tawaran ataupun ada platform dari segi dalam talian, maksudnya nak lebihkan pilihan dari segi produk-produk takaful tanpa melalui perantaraan ejen. Tapi di Malaysia kita tahu rakyat Malaysia ni merupakan rakyat yang, even saya sendiri pun lah, walaupun kita boleh buat sendiri, tapi kalau orang boleh tolong buatkan tu, kita lagi sukalah. Jadi ini kita kena perkasakan lah. Dan mudah-mudahan dengan akhirnya dia orang kata spill over dari segi SGPD, dari segi TOF yang kita sebut tadi, dari segi kempen-kempen ni semua, akhirnya dia akan diterjemahkan melalui keberadaan atau kehadiran ejen-ejen yang efektif dan cekap lah. Itu yang kita harapkan. Dalam masa yang sama juga benda-benda remeh yang bukan lagi remeh, benda-benda yang diulang dari segi operasi, dari segi klaim lambat, klaim tak bayar, klaim kena reject ni, orang kata untuk menjawab persepsi itu juga, itu memerlukan satu tindakan yang pantas lah. Jadi saya fikir mudah-mudahan kita positif, sebab kita tengok based on numbers tu memang takaful memang dah ke depan. Dan dalam masa yang sama, kalau kita nak kata nak konsortium ataupun nak ubah secara struktur
bisnes konvensional pun kita dah nampak dia orang punya growth pun dah stagnan. Jadi mungkin dengan lebih lagi kalau kita dapat buktikan kata apa kemampuan takaful ni, mungkin betul ada conversion tu besar-besaran, mana kita tahu, mudah-mudahan, dan itu ada nampak yang praktikal. Sebagaimana NTA juga dia anjurkan takaful ejen-ejen konvensional ni tanpa perlu ambil exam TPA, dia ada exemption, datang kelas pasal takaful ni tak perlu exam dan dia boleh jadi ejen takaful lah. Jadi itu pun sebenarnya telah banyak membantu lah menaikkan angka-angka penetration rate takaful tadi. Jadi saya kira setakat itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Dr. Sufian, dalam masa 2 minit mungkin boleh rumuskan apa yang Doktor rasa poin yang penting yang perlu ditekankan hasil daripada poin-poin yang telah kita bincangkan tadi untuk kebaikan bersama industri dan juga ummah secara keseluruhan. Silakan. Okay, terima kasih. Sebenarnya saya setuju dan semua yang telah disebutkan sebelum ini. Cuma apa yang saya nak sampaikan di sini berkenaan dengan apa yang saya cuba bawa pada hari ini, terutama tentang model kafalah. Mungkin ada yang kata model kafalah ini adalah satu model yang dia akan jadi sama seperti insurans konvensional. Dan itulah isu utamanya kalau kita cuba bawa model kafalah di dalam industri. Cuma apabila idea ini nak bawa model kafalah ini bukanlah kita nak tiru konvensional, tetapi kita cuba nak menggunakan ruang-ruang syariah yang keputusan-keputusan syariah yang sudah sedia ada, dan tujuannya adalah untuk mengatasi banyak industri-industri yang masih lagi ada lompang takaful. So sebagai penasihat syariah, kita agak gusar bila kita tengok banyak lagi ruang-ruang risiko-risiko yang tidak mampu ditanggung oleh takaful. Contohnya kereta extended warranty, kereta lama dan seumpamanya, semua ni dia underwrite oleh insurans. So pada saya adalah sampai masanya kita cuba berterus terang lah bahawa dengan diri kita sendiri, dengan fatwa-fatwa yang kita telah pakai dalam industri bank, takkan kita tak boleh pakai juga dalam industri takaful. Untuk kita ambil ruang-ruang ini sekurang-kurangnya untuk peringkat permulaan, sekurang-kurangnya untuk industri general yang jenis claim base macam tu, untuk kita dapatkan capacity dan dapatkan expertise. Once kita dapat data yang banyak, kita dah ada capacity untuk cover, kita boleh pakai model-model yang sedia ada dan kita boleh cari model-model yang sentiasa lebih baik lah. Saya rasa itu saja untuk daripada saya. InsyaAllah saya harapkan ruang ini menjadi sedikit pencetuslah idea kepada mereka-mereka yang ingin buat kajian-kajian lanjut dan boleh sampaikan feedback kepada saya mungkin selepas ini. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Saudara Dr. Oni, silakan dalam masa 1.5 minit mungkin untuk rumuskan dan apa harapan saudara Dr. Oni untuk industri takaful dan juga asuransi syariah secara keseluruhan. Silakan. Ya. Yang pertama, apapun kenyataannya ya, apapun tantangan, cabaran yang dihadapi industri takaful khususnya di Indonesia, kita harus jalan terus. Jadi memang harus tetap semangat. Jadi jangan sampai diskusi, dialog tentang market share, keluhan tentang market share yang tidak pernah naik-naik membuat kita jadi lemah semangat. Nggak apa-apa, jalan terus. Karena apa? Karena yang kita inginkan bukan sekedar market share, tapi agar masyarakat ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua edukasi kolektif, kolegial kepada masyarakat, kepada para owner ya, kepada pemerintah itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi masyarakat difahamkan agar asuransi syariah ini sesuai dengan tuntunan, tidak bertentangan dengan tawakal atau lainnya. Jadi ini sesuai dengan tuntunan ya. Kemudian yang ketiga, bagi para owner juga para pemilik perusahaan takaful untuk berinovasi ya. Walaupun tidak bisa menyaingi yang konven, tetapi jangan sampai terlalu jauh nih. Jadi misalnya ekspektasi konsumen ini mereka bisa berobat ya, unlimited, di mana saja bisa, tanpa ada pagu. Nah, berharap nih para pelaku, para industri ini bisa membuat produk-produk yang inovatif, sehingga memberikan layanan kepada customer, sehingga misalnya mereka bisa berobat
ke rumah sakit, ke hospital tanpa unlimited gitu misalnya, atau produk-produk inovasi yang lain. Demikian, Ustaz. Terima kasih, Doktor. Alhamdulillah, sejam 15 minit kita telah bersiaran. Kalau boleh, saya percaya ahli panel juga berpendapat sama dengan saya. Kalau boleh, banyak lagi yang kita nak bincangkan. Walau bagaimanapun, hari ini adalah pencetus untuk kita sedar ada beberapa area yang perlu kita buat langkah-langkah yang lebih daripada apa yang kita telah buat, terutamanya dari segi awareness, collaboration di antara management, syariah committee dan juga other stakeholders, area-area berkaitan dengan model yang nampak ada jalan tapi perlu langkah dibuat dengan consistent understanding dan juga receptiveness daripada pihak-pihak yang terlibat. Dan selanjutnya, satu poin yang sangat penting untuk melangkah ke tahap yang lebih baik, wacana harus ada, itu yang saya faham tadi daripada Ustaz Burhan sebutkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada ahli panel yang telah banyak menyumbang. Kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang, dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua sponsors, ahli jawatankuasa yang bekerja di sebalik tabir dan juga para hadirin yang bersama kita hari ini. Saya sangat terharu tengok soalan yang ada di skrin. Walau bagaimanapun masa tak mengizinkan, saya akan pick up dan mungkin akan bekerjasama dengan penganjur untuk menjawab di antara beberapa soalan yang mungkin tak sempat kita jawab tadi. Dengan itu, saya sudahi dengan pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Berakhir sudah sesi hari ini, pasti jumpa lagi di sesi akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan barisan panelis yang dihormati. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di tahun hadapan.